Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Siti Nasuha dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan A3 akan membentangkan topik 10 yang berkaitan dengan cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Kami juga telah memilih filem yang bertajuk Proxy. Kumpulan kami terdiri daripada 5 pelajar, iaitu daripada saya sendiri, Asilah Azman, Hana Sofia, Muhammad Bukhari, Nur Fatin Najwa dan juga Rozai Sofia. Untuk pengenalan dan konsep tajuk, pada awalnya, media sosial adalah satu tempat untuk berkongsi maklumat sesama masyarakat dalam negara maupun di luar negara. Hal ini terlihat jelas bahawa media sosial ini sudah menjadi sebati dalam masyarakat Malaysia. Media sosial juga merupakan salah satu medium yang sangat penting dalam menyampaikan dan juga mendapatkan maklumat-maklumat penting pada masa kini. Namun, di sebalik maklumat dan ilmu yang diperoleh, terdapat juga pelbagai lagi perkara yang boleh membinasakan seseorang itu jika salah menggunakan media sosial ini. Hal ini terjadi apabila ada golongan yang tidak bertanggungjawab mencipta berita yang hanya untuk mencari populariti sahaja dan juga berita itu akan disebarkan oleh masyarakat yang senang mempercayai orang luar. Untuk definisi berita palsu dalam masyarakat digital, berita berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat bermaksud berita dikaitkan rapat dengan maklumat mengenai sesuatu kejadian, peristiwa, diri sendiri dan lain-lain yang disampaikan sama ada secara lisan atau dengan surat dan sebagainya. Khabar atau warta. Selain itu, dalam pengertian lain, menurut Jani Yusof, beliau mendefinisikan bahawa berita adalah sebagai laporan terkini tentang fakta-fakta penting atau menarik bagi khalayak ramai yang disebar luas dalam media massa. Manakala bagi Willard C. Beller pula, beliau menyatakan bahawa berita adalah sesuatu yang termasa iaitu terbaru yang dipilih oleh wartawan untuk ditulis dalam surat khabar. Manakala untuk palsu pula, maksud palsu yang dipetik dari Kamus Dewan ialah tidak benar, lancung, tiruan dan tidak bersungguh, iaitu tidak lurus dan tidak jujur. Palsu juga ditafsirkan sebagai satu ekspresi yang sering digunakan dalam dunia digital. Hal ini merujuk kepada semua perkara yang ingin ditunjukkan dengan niat yang untuk menzahirkan keaslian sumber kenyataan, malahan sebenarnya semua itu adalah pemalsuan atau peniruan realiti sahaja. Berita palsu ialah merupakan sebuah propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah atau hanya olok-olok sahaja melalui media akhbar tradisional dan juga media sosial dalam talian. Untuk sinopsis, filem ini ialah Proxy merupakan sebuah cerita yang bergenre cyber thriller Malaysia pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh FEG Equipment. Filem ini mula ditayangkan pada 18 November 2021 di platform AstroFirst. Filem ini juga dicipta untuk membawakan kisah dunia penggodam. Cerita ini mengisahkan bahawa Sam, penggodam elit yang pernah disabitkan kesalahan, dihantar bekerja untuk Cybersec Corporation di bawah pengawasan L. Rakannya Aman telah menggodam platform keselamatan data yang dikenali sebagai MySoil dan telah bersetuju untuk menjual data tersebut kepada kumpulan penjenayah yang dikenali sebagai Carry di Bangkok. Ketika Sam mengetahui bahawa Aman bersekongkol dengan L untuk menggodam dan mencuri wang Carry, pergaduhan yang lebih berbahaya meletus di Bangkok. Seorang tentera upahan bernama Akil cuba mengesan untuk mendapatkan kembali wang yang dicuri. Sam ditangkap dan diinterogasi oleh dua penyiasat iaitu Remy dan Roy ketika dia kembali ke Malaysia. Secara sinis, Sam cuba memanipulasikan beberapa peristiwa yang berlaku. Akil mengetahui agenda tersebut dan Sam berusaha mencari dalam sebenar di sebalik manipulasi data dan penyebaran berita palsu yang mampu membahayakan negara. Untuk objektif bagi kajian ini ialah yang pertama untuk menjelaskan elemen-elemen penyebaran berita palsu, yang kedua ialah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat, dan akhir sekali ialah untuk menyatakan masalah dan penyelesaian terhadap cabaran penyebaran berita palsu dan dalam kalangan masyarakat digital. Berita palsu adalah maklumat yang sengaja dan nyata tidak benar serta bertujuan untuk memesongkan persepsi orang ramai terhadap realiti. Ia juga telah berkembang menjadi alat untuk menghasut dan meningkatkan persengketaan sosial. Penggunaan berita palsu untuk mengalih perhatian dan meningkatkan konflik dikaji dalam laporan ini. Berita palsu boleh digunakan untuk berniat jahat dan meningkatkan ketegangan dalam masyarakat.
Memberi maklumat yang salah dapat mengelirukan masyarakat dan boleh digunakan untuk mempengaruhi pilihan atau tindakan mereka. Kajian ini adalah tujuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta. Seseorang mesti dapat mengenal pasti bila maklumat yang digunakan boleh dipercayai, sama ada maklumat politik, perubatan, intelektual atau peribadi. Okey, seterusnya elemen penyebaran berita palsu. Berbagai kumpulan masyarakat telah terlibat dalam banyak kejadian berita palsu pada masa kini kerana mereka telah menyebarkan bahan yang tidak betul di media sosial atau di pelbagai platform. Mereka yang menyebarkan berita palsu juga berpeluang untuk menyertai barisan penjenayah cyber. Ini semua disebabkan kerana mereka iri hati dengan seseorang atau kerana mereka ingin mendapatkan manfaat secara peribadi kepada diri sendiri. Kebanyakan masyarakat di negara hanya berseronok berkongsi tanpa ada usul periksa dan ini dapat dilihat sebagai tanda masyarakat kurang peka tentang bahaya berita palsu dalam kehidupan seharian mereka. Faktor lain timbulnya berita palsu ialah kerana berita-berita palsu ini disebarkan dengan niat untuk mengeliru, memanipulasi dan mengapi-apikan perasaan sesuatu pihak. Jelas bahawa segala dalam penyebaran berita palsu ini mempunyai objektif atau faktor pribadi seperti membahayakan reputasi individu atau perniagaan. Seterusnya, masyarakat teruja untuk berkongsi berita yang tidak dipastikan sahih atau tidak benar. Apabila masyarakat mula obses untuk menyebarkan berita yang tidak pasti, ia akan mencetuskan satu sifat keterujaan atau proses perkongsian timbulan info negatif dan akan menjerumus kepada pemikiran kognitif dan negatif. Internet pada asalnya disediakan kepada orang ramai pada tahun 1990-an, namun kesan berita palsu kini menjadi fenomena global. Dalam penyelidikan awal, First News Draft Claire Waddell memetik 7 kategori atau pengaruh bagi seseorang untuk menyebarkan maklumat palsu. Pertama adalah parodi atau sindiran, pautan yang salah, maklumat palsu, konteks yang salah, kandungan yang boleh diubah suai, dan kandungan baharu palsu yang bertujuan untuk merosakkan atau memperdaya. Persoalannya, apakah antara pengaruh yang menyebabkan penyebaran berita palsu? Menurut Justin Kohler, salah seorang penyebar berita palsu yang mendakwa dia melakukannya untuk rasa seronok, di samping itu dia juga memperoleh $10,000 setiap bulan daripada periklanan berita palsu tersebut. Proksi telah menunjukkan kegiatan jenayah cyber yang berlaku di sekitar kita. Masalah jenayah cyber semakin menjadi-jadi bukan sahaja di negara ini tapi juga negara lain dan dianggap perkara yang berkuasa. Sebagai contoh, sebuah syarikat atau negara boleh dimusnahkan begitu saja dengan tanggapan cyber yang bijak dan boleh mengakibatkan kerugian besar dari sumber kewangan negara. Penyebaran berita palsu boleh membawa kepada perubahan yang besar dan memberi kesan terhadap kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan impak dari pengaruh penyebaran berita palsu. Ini disebabkan oleh pencanggahan dari aspek ketepatan berita yang diterima sehingga menyebabkan perbelahan dalam kalangan masyarakat yang sejajar dengan isu-isu semasa yang akan dikupas berdasarkan isi yang tertera di bawah. Berita palsu diperincikan sebagai perkara yang ideal dalam mewujudkan ancaman kepada masyarakat apabila penjenayah cyber menjadikan platform media massa sebagai media yang mendatangkan keuntungan dengan menunggu untuk menyebarkan maklumat yang diperolehi dari hasil keundangan mereka sekiranya mangsa tidak menjelaskan bayaran yang diminta oleh penjenayah cyber. Penjenayah cyber akan memanipulasi maklumat yang diperolehi dan maklumat palsu yang dicipta dari hasil perbuatan manipulasi berikut dapat menggugat keselamatan dan keharmonian mangsa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga secara tidak langsung telah mengakibatkan permasalahan di antara mangsa dan masyarakat di sekelilingnya akibat daripada berita palsu yang dibenarkan untuk diakses oleh pengguna media sosial lain. Kadar penyebaran berita palsu banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kerana sifat hasad dengki dan cemburu akan kehidupan dan kejayaan individu lain. Ini menyebabkan jenayah cyber mengambil peluang untuk menyebarkan maklumat yang tidak benar atau palsu ke dalam media massa dan seterusnya, memberi kesan terhadap peningkatan kes kemurungan sehingga menjurus ke arah peningkatan dalam kadar kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keadaan mental yang tidak stabil dan emosi yang tidak terkawal kerana memikirkan jalan penyelesaian bagi mengawal dan menindakkan berita palsu yang disebarkan alam maya. Seterusnya, berita
Penyebaran berita palsu yang menyentuh tentang isu perkauman dan perpaduan di mana ia boleh mencetuskan persekitaran yang genting dan panik dalam kalangan masyarakat malah mendorong kepada ketidakamanan negara. Bernama menyatakan bahawa masyarakat dinasihatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu atau kabar angin mengenai situasi dan keadaan politik semasa kerana sekiranya berita palsu tersebut didapati menyentuh sensitiviti agama serta perkauman, situasi dalam negara akan bertambah rumit sekiranya tidak dapat dikawal oleh pihak bertanggungjawab. Terima kasih Najwa. Okey, seterusnya analisis filem terhadap penyelesaian cabaran penyebaran berita palsu. Penyelesaian cabaran yang pertama berlaku selepas berita palsu tentang Sam disebarkan. Penyelesaian cabaran yang diambil dalam filem ini ialah pihak berkuasa mengambil jalan untuk menangkap Sam selepas penyebaran berita palsu tersebut. Sam disiasat oleh pihak tersebut dan diberi kenyataan yang benar oleh Sam. Dengan bukti-bukti yang ada, pihak tersebut mengambil keputusan untuk membebaskan Sam. Ini menunjukkan pihak berkuasa telah membuat penyelesaian dengan pantas dan cekap sebelum perkara yang lebih besar akan berlaku. Selain itu, untuk membetulkan kembali keadaan, Sam telah sedaya upaya membongkar perkara yang sebenar yang dilakukan oleh Aman. Di samping itu, Sam juga telah menjalankan misinya untuk mencari kumpulan Carey dan membongkar kumpulan tersebut yang giat menjalankan jenayah cyber. Akhirnya, kumpulan Carey dapat dibongkarkan oleh Sam dan semua kegiatan jenayah cyber mereka. Apabila perkara sebegini berlaku kepada mana-mana individu, perkara pertama yang sepatutnya dilakukan adalah dengan melaporkan kepada pihak berkuasa. Berita palsu yang ditularkan boleh menjadi bahan bukti untuk dilaporkan sekiranya individu hanya menjadi mangsa keadaan yang dituduh dan difitnah. Isu ini seharusnya diselesaikan oleh pihak tertentu agar keselamatan individu lebih terjamin. Untuk isu-isu semasa, yang pertama ialah data peribadi penumpang AirAsia didakwa bocor. Pada 21 November 2022, pemilik akaun Twitter, The Futurist telah mendakwa bahawa terdapat sekumpulan penggodam yang digelar sebagai Daizin telah berkongsi dua fail yang mengandungi pelbagai butiran peribadi pekerja dan juga penumpang penerbangan tambang rendah. Kedua-dua fail tersebut mengandungi maklumat-maklumat penting seperti tarikh lahir, alamat rumah, tarikh pekerjaan dan juga beberapa soalan rahsia berserta jawapan pengguna. Pihak AirAsia telah menghubungi kumpulan tersebut dan berbincang agar mereka memadamkan semula data-data yang dikongsi. Malah perbincangan tersebut telah gagal mencapai persetujuan berkaitan dengan bayaran. Malangnya Daizin mengugut untuk memuat naik semula data sulit AirAsia itu di internet. Untuk isu semasa yang kedua ialah berita palsu, fitnah akan memudaratkan negara. Pada 30 November 2022, mantan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah menyatakan bahawa penyebaran palsu dan fitnah adalah bahaya kerana perkara tersebut boleh menimbulkan syak wasangka buruk dan juga amarah. Tambahan pula, beliau menyuruh kepada semua pihak agar menghindari perkara tersebut kerana perkara tersebut adalah satu penyebab keruntuhan tamadun bangsa. Beliau juga meminta agar semua pihak menghindari berita palsu dan fitnah. Hal ini kerana ia telah dan juga akan menjadi faktor keruntuhan tamadun bangsa di Malaysia. Isu semasa yang ketiga adalah penyebaran poster pemberian bantuan palsu. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, PH Fahmi Fadzil, menyatakan bahawa poster yang telah tular menerusi aplikasi WhatsApp yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada rakyat tersebut adalah berita palsu semata-mata. Terdapat juga beberapa gambar yang dikongsikan di aplikasi Twitter, antaranya ialah berita palsu berkaitan pemberian bantuan sara hidup, bantuan khas yang dikreditkan sebelum menjelma akhir tahun, program bantuan My Kasih dilanjutkan selama 3 bulan dan juga meluluskan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP khas secara bersasar. Beliau juga menyatakan bahawa banyak berita palsu yang disebar melalui aplikasi WhatsApp. Berdasarkan dari hasil dapatan kajian, berita palsu merupakan perkara yang tidak sahih atau maklumat yang telah dimanipulasi dari keasliannya dan terdapat beberapa elemen-elemen penyebaran berita palsu yang telah dikupas dan diuraikan dalam kajian, iaitu masyarakat didapati cenderung untuk berkongsi maklumat tanpa usaha periksa akan kesahihan maklumat yang diperolehi. Selain itu, dapat disimpulkan bahawa wujudnya persepsi bagi menimbulkan kekeliruan dan melanggar-langgarkan pihak yang berlainan atas faktor pribadi seperti ingin menjatuhkan dan mencemarkan reputasi
privasi individu yang berkenaan. Sebagai penutup, pada hasil dapatan kajian, didapati masyarakat tidak asing lagi dengan berita palsu. Bahkan segelintir dari masyarakat pernah menjadi mangsa akan berita palsu dan menghadapi kesukaran dalam menyelesaikannya. Seperti yang dijelaskan di cabaran atau kesan berita palsu terhadap masyarakat dan negara, kesan dari penyebaran berita palsu telah mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang tergesa-gesa serta tindakan yang drastik akibat perasaan panik akan berita palsu yang ditujukan kepada mereka, sehingga mempamerkan emosi yang tidak terkawal seperti percubaan mencederakan diri dan sebagainya. Berdasarkan penerangan yang dikemukakan seperti di atas, jelaslah bahawa terdapat beberapa cabaran yang dihadapi berdasarkan aspek penyebaran berita palsu dalam masyarakat digital. Selaras dengan itu, terdapat beberapa cadangan yang telah dikemukakan bagi menangani penularan berita palsu, di mana ianya merangkumi beberapa perspektif, iaitu dari pandangan individu, masyarakat, pihak berkuasa dan agama. Oleh yang demikian, cabaran berita palsu dalam masyarakat digital boleh diminimalkan seiring dengan komitmen penuh dari berbagai sudut perspektif yang telah disenaraikan seperti di atas. Itu sahaja yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Okey, seterusnya, 4 cadangan daripada pelbagai perspektif yang diperoleh daripada kesimpulan filem ini, iaitu daripada perspektif individu, masyarakat, kerajaan atau pihak berkuasa dan agama. Untuk menangani isu penyebaran berita palsu ini, semua golongan ini wajiblah bekerjasama untuk menanganinya. Untuk cadangan daripada perspektif individu, setiap individu haruslah mengenal pasti kesahihan informasi terlebih dahulu. Apabila timbul kekeliruan, sama ada informasi yang ditularkan itu sahih ataupun di sebaliknya. Hal ini boleh dilaksanakan dengan menyemak informasi tersebut sama ada ia telah disahkan atau mendapat kebenaran daripada pihak tertentu. Walau bagaimanapun, setiap individu juga mestilah jalankan tanggungjawab dengan segera apabila mengenal pasti suatu informasi itu berunsurkan berita palsu. Individu boleh melaporkan kepada pihak SKKM. Langkah yang perlu diambil ialah mengenal pasti nama pelaku, tajuk berita, tarikh dan platform yang digunakan dalam penyebaran berita itu. Cadangan dari perspektif masyarakat. Masyarakat mestilah mengenal pasti kesahihan maklumat yang diterima sebelum membacai sesuatu berita yang diterima. Masyarakat dinasihati memeriksa sesuatu berita atau keaslian sesuatu perkara yang tersebar. Masyarakat juga dinasihatkan jangan terpengaruh dan terikut dengan budaya penyebaran berita palsu ini. Dengan cara cukup sekadar membaca dan berhentikan penyebaran sebarang berita yang tidak mempunyai sumber sahih dan boleh menyebabkan kerugian kepada orang lain. Seterusnya, dari perspektif kerajaan, pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Polis Diraja Malaysia seharusnya menjalankan lebih akan kegiatan mengenal pasti akaun media sosial atau individu yang menyebarkan berita palsu sejurus mengambil tindakan yang tegas kepada pelaku. Berita palsu juga dapat ditangani melalui pendidikan dan kesedaran yang berterusan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Hal ini tak secara langsung akan membantu memastikan semua orang menyadari akan bahayanya berita palsu. Pihak berkuasa seperti Kementerian Pelajaran Malaysia juga boleh mencuba inisiatif untuk memupuk pengetahuan tentang berita palsu kepada murid-murid. Mereka perlulah didedahkan tentang kepentingan ilmu digital supaya mereka boleh menjadi pengguna media sosial yang berwaspada dan sedar akan akibat penyebaran berita palsu. Cadangan dari perspektif agama pula. Haram hukumnya bagi seorang Muslim untuk melakukan penyebaran berita buruk, terutama berita yang membuka aib atau memburukkan sesetengah pihak. Terutama sekali apabila ianya berkaitan dengan konteks agama, hukum, hakam atau hadis yang tidak tahu kesahihan atau ketepatannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah kebenarannya. Iaitu kerana dikhawatiri kamu akan menimpa kepada suatu kaum yang ini perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu sehingga menyebabkan kamu menjadi orang yang menyesal atas apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Hujurat ayat ke-6.